SWT pada malam ini kita dapat bersama-sama dengan Ustaz ikutnya lebih awal lah daripada bulan lepas, kerana bulan lepas ada musyarakah dan Ustaz sama-sama kita tadi berjemaah maghrib di sini. Jadi saya sebagai pengurusi kuasa mengadukan Ustaz untuk memberi ilmu di masjid ini kepada jemaah, dan sampai itu saya dipanggil Ustaz juga membawa barang-barang untuk dijual bagi sumbangan dana fisabilillah Ustaz. Jadi kita sama-sama Ustaz tolong kita menyampaikan ilmu dan kita menolong Ustaz untuk menambah dana bagi tujuan fisabilillah insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormat dan seperti itu persilakan yang berusaha Ustaz Zani Abdul untuk menyampaikan kuliah bulan. Silakan. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أعوذ بك من شر ما صنعت ولا بك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان وفضلنا وشرفنا وكرمنا على سائر من الأمم بكتابه القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعطرانه كل من يتمسكون بكتابه القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita merofakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah dapat kita bertemu malam ini. Benarlah sabda Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqaraba zaman. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah berlakunya satu keadaan waktu berlalu dengan cepatnya. Saya rasa baru sampai sini, jadi siapa pula? Jadi kalau nak minta 2 bulan kali boleh? Biar lama sikit rasa, biar rindu sikit nak. Yang saya kasih tuan pengurusi majlis merangkak, tuan pengurusi masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, Tok Bila, Tok Siok, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ke hulu ke hilir naik rakit. Patung sikit. Naik rakit milik Pok Mak. Kalau boleh ke depanlah sikit, insya-Allah mendapat rahmat. Faham ke tak faham? Ni. Kayak orang masuk belakang dia tambah. Dia penuhkan ruang belakang. Baik.
InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Mustikah Hadis pada hadis yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al ummatu qa'imatan ala amri llahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, hadis yang sahih daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, nescaya dijadikan dia seorang yang beroleh fahaman yang teliti dalam perkara agama, dan bahawa sesungguhnya aku ini hanyalah yang membahagikan, sedang Allah Ta'ala lah jualah yang memberi. Dan sebahagian dari umatku ini tetap terus menjalankan agama Allah. Tidak ada siapa pun dari kalangan orang-orang yang menyalahi mereka dapat merosakkan mereka sehinggalah datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih muttafaqun alaih. Disebut muttafaqun alaih riwayat Syaikhan, dua syekh, iaitulah Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim, tuan-tuan tak payah lawan, tak apa, cukup ragu, murtad selalu, wal ayazubillah. Cukup kata betul ke tak tahu, murtad selalu, wal ayazubillah, kena ngucap semula. Masdar, sumber ambil hukum yang paling tinggi Quran, lepas tu hadis yang paling tinggi darjahnya hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis ni riwayat Sayyidina Muawiyah, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ada orang yang tidak suka pada Muawiyah kerana Sayyidina Muawiyah pernah berperang dengan Sayyidina Ali dalam perang Siffin. Jadi kita kena faham, Sayyidina Muawiyah dia bertemu dengan Sayyidina Ali hanyalah sekadar perkara dia panggil ijtihad, bukan dalam masalah akidah. Bila ijtihad, man asaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun wahid. Dalam masalah ijtihad, siapa betul dia dua pahala, pahala ijtihad dan pahala betul. Siapa yang salah, dia satu pahala, pahala ijtihad. Jadi pertemuan Sayyidina Ali dengan Muawiyah ijtihad. Tapi Muawiyah tetap sahabat Nabi, yang termasuk yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku macam bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, apa saja dia tunjuk mu ikut, selamat insya-Allah. Dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, dalam hadis lain kata Nabi, sebaik-baik kurun aku, 100 tahun pertama Nabi dengan sahabat Nabi. Summa alladhina yalunahum, kemudian kurun yang kedua, 100 tahun yang kedua, sahabat dan tabi'in. Summa alladhina yalunahum, kemudian kurun yang ketiga, 100 tahun yang ketiga, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Nabi diam. Maksudnya zaman lepas tu tidak ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dijamin oleh Nabi zaman paling baik 300 tahun yang pertama, dan yang paling baik zaman Nabi dengan sahabat Nabi. Itulah zaman paling baik sekali. Imam paling tinggi zaman tu lah. Nak tengok ahli syurga paling ramai zaman tu lah. Bahkan ada di zaman itu 10 orang yang dijamin syurga tanpa perlu tunggu mati, dia hidup nyawa menapah lagi. Nabi kata kamu ahli syurga, ada 10 orang. Itulah zamannya. Maka termasuklah Muawiyah ini sahabat Nabi. Ada orang mencerca, tak boleh, dia sahabat Nabi. Abdullah ibn Mubarak,
sultanul ulama fil hadis, ketua segala ulama dalam ilmu hadis, menyatakan tahap Muawiyah itu debu kasut dia pun aku tak boleh lawan. Debu unta dia, debu kaki unta dia pun aku tak boleh lawan. Ini sahabat Nabi. Kita kena muliakan mereka. Tiba-tiba kita merendahkan sahabat Nabi, itu dosa-dosa yang besar di sisi agama kita. Maka salah seorang sahabat Nabi adalah Sayyidina Muawiyah. Katanya dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa dia yang Allah nak beri kebaikan padanya, tanda orang tu baik sisi Allah. Tuan-tuan, nombor satu kita nak kita ni baik sisi Allah. Allah pandang baik. Manusia pandang baik, bagus juga. Tapi kalau manusia pandang baik, Allah pandang tak baik, nak buat mana? Ada orang mulia sisi makhluk, dia mulia sisi Allah. Ni orang paling beruntung sekali. Ada orang mulia sisi makhluk, hina sisi Allah. Ada orang hina sisi makhluk, mulia sisi Allah. Ada orang sisi makhluk hina, Allah pun hina. Ini manusia paling malang sekali. Jadi tuan-tuan, yang nombor satu kita nak kita mulia sisi Allah. Dan orang yang mulia sisi Allah, jangan takut. Allah kalau letaklah hati manusia akan pandang mulia padanya. Man khafallah khafahu kullu syai. Orang yang takut, tinggi takwanya pada Allah, Allah kalau letaklah hati manusia yang beriman, hormat padanya. Sebab tu tuan-tuan tengok alim ulama, kawan dia hormat, musuh dia pun hormat juga. Sudah para alim ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Nabi, kalau nak jadi orang yang baik sisi Allah, ataupun kalau nak jadi orang yang dikasihi Allah, ataupun mudah faham hadis ni nak cerita orang yang Allah kasih tu lagu mana? Sifatnya yufaqihu fid din. Allah Ta'ala izinkan dia untuk memahami ilmu agama. Allah izinkan dia mudahkan jalannya untuk mendalami ilmu agama. Dia mari berasa minat, dia berasa suka, dia berasa sayang pada majlis ilmu agama. Ini tanda orang tu baik sisi Tuhan. Mudah-mudahan kita semua amin ya rabbal alamin. Patang dengar kuliah suka. Tuan-tuan sekalian, boleh pandai dia suka dengar ilmu agama, dia suka bertambah ilmu, dia suka. Maka tuan-tuan rahmati Allah, orang yang baik sisi Allah, yang apa nama kata Nabi SAW, yufaqihu fid din. Allah beri dia al-fiqhu dalam masalah agama. Al-ilmu, tahu ilmu agama, ilmu tahu dipanggil al-ilmu. Al-fiqhu, faham. Ilmu dengan faham lain. Ilmu tahu, faham dalam lagi pada tahu. Boleh faham Contoh saya tanya tuan-tuan, sembahyang duha sunat ke wajib? Tak tahu. Mana berat orang sampai. Tak akan wajib, dosa lah kita tak sembahyang. Sembahyang duha wajib sunat. Sunat. Gitu tanya kat ustaz, tak tahu, dah tahu. Nak ajak cakap je, cakap seorang puan. Sembahyang duha dengan sembahyang duha sunat wajib. Sunat. Betul tak? Sembahyang duha wajib. Betul tak? Maya duha sunat, maya subuh wajib. Itu dipanggil ilmu, tahu. Semayang duha sunat. Mak panggil apa hukumnya? Mak panggil, "Wang, rumah mak belakang rumah kita." Dia panggil, "Awang, apa hukum kita menyauk?" Kalau dengar wajib. Faham? Baik. Orang yang tahu semayang subuh, semayang duha sunat, mak panggil itu wajib, itu dia panggil ilmu. Faham Bila dia tengah semayang sunat, mak dia pun panggil, "Wang, you ada tahu." Ini orang ada ilmu tapi tidak faham. Faham ke? Dia tahu mak panggil wajib nyauk, semayang sunat. Dia tahu, tapi mak dia panggil dia tengah semayang sunat. Dia tengah semayang duha, mak dia ketuk pintu, "Assalamualaikum." Faham? Tengah-tengah baca wadduha, dia baca Quran panjang. Ni orang tak faham. Dia tahu tapi tak faham. Orang yang tahu dah faham kerana dia tengah semayang duha, mak dia panggil, dia batal semayang. Kerana yang sunat bertemu wajib lebih utama.
Faham lagi? Oh gitu. Dah tu kata mari tengok mana. Ni mak panggil awak dak ayah. Kau panjang baca. Tuan-tuan, tembur wajib dengan sunat mana utama? Wajib. Baca Quran sunat. Betul tak? Apa nama mayang sunat, tahiyatul masjid sunat. Zikir subhanallah subhanallah sunat. Menuntut ilmu agama wajib. Masuklah masjid, ustaz tengah mengajar, duduklah majlis ilmu, utamakan hak tu. Ni orang faham. Zaman Nabi, Nabi masuk masjid Nabi, ada sahabat tengah sembahyang sunat, ada sahabat tengah baca Quran, ada sahabat tengah berzikir. Bila Nabi masuk, seolah nak mengajar lah, nak baca hadis Nabi, nak sampaikan sesuatu, hak tengah berzikir berhenti, hak tengah baca Quran tutup, hak tengah sembahyang ringkaskan bacaan, lajukan sembahyang, duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil faham. Dan dipanggil faham ini al-fiqhul awlawiyah. Dia faham mana yang lebih utama, priority dipanggil. Faham ni? Syekh Yusuf Qardawi kata apa? Mantan ketua Kesatuan Ulama Dunia, yang telah digantikan oleh Syekh Raisuni, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Orang yang faham ni bukan orang yang reti beza baik dengan buruk. Itu anak kita reti. Orang yang faham ni orang yang boleh beza wajib dengan wajib, mana dua tu paling utama, sunat dengan wajib mana lebih besar. Itu orang yang faham. Jadi lagu mana nak faham? Ala sabilit ta'allum, tak lain tak bukan kena mari dengar. Kalau tak dulu tak faham, ustaz mengajar dia baca Quran, tak depan muka potong botol tak erti. Faham tak? Baca Quran boleh pahala sunat, tapi bila ustaz tengah mengajar depan, keutamaan duduk majlis ilmu, tutup Quran. Ni orang faham. Contoh lagi saya beri contoh lagi. Tuan-tuan nak pergi masjid, Nabi kata lau ya'lamin nas ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Kalaulah manusia tahu berapa banyak balasan Allah pada orang yang sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjamaah, kalaulah manusia tahu, la atauhuma walau habwan, manusia akan pergi walaupun menerak mengakuk. Kalau Allah Ta'ala tunjuk di depan mata pahala sembahyang isyak dengan subuh, Allah convert dengan pitih atas dunia ni, mengakuk manusia ni. Kerana sembahyang sunat sebelum subuh saja, pitih, kupuh pitih atas dunia, tak boleh bayar. Seluruh pitih atas dunia ni dan barang atas dunia, isi dunia, nak bayar pahala sembahyang sunat sebelum subuh, tak boleh bayar. Apatah lagi sembahyang subuh. Nabi kata kalau Allah tunjuk lagu mana besarnya balasan Allah bagi orang yang sembahyang isyak berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, manusia akan mari menerak, mari merakuk dia mari. Tapi kerana tak faham, sihat segar mega, hujang ni tak pergi dah. Bini kata mana abang tak pergi ni? Hujang. Pondang dia pondang. Hujang pun tak pergi dah tuan-tuan sekalian. Bukan hujang batu, hujang tuan-tuan sekalian, bukan api. Air dah kereta ada, naik kereta. Mana tak? Tuan-tuan sekalian, kalau tahu merakuk, maka dia pun pergi masjid nak sembahyang berjamaah. Dan pahala tu hak Nabi sebut secara umum. Siapa di masjid pula, kalau dang takbiratul ula, lebih besar pada dunia dan isinya. Tok Imam kat takbir Allahu Akbar, kita pun betul-betul lepas Tok Imam Allahu Akbar, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, pahala lebih besar pada dunia dan isinya. Jadi dengar ada orang cerita, tanah saya di Bukit Bayong ada 2 ekar, Padang Nenah ada 5 ekar, Pulau Redang ada 2 luk, Pulau Redang tanah dia. Faham tak? Dia kalau rupa kat Sepang ada 2 hotel rumah. Kita akan kata apa? Banyak ni. Nampak? Banyak ni. Rupa-rupanya ada pergi hak kaya. Suti dunia bahang dia. Mana? Suti dunia bahang dia. Orang yang dapat takbiratul ula dengan tu imam. Orang mukmin meruk percaya, tak beriman tak percaya. Cakap apa benda tak apa. Orang tak beriman. Orang mukmin dia percaya. Orang hadap percaya esok depan Allah menyesal dak sudah tuan-tuan sekalian. Walau Rabbana absarna wa sami'na
farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sungguh rupanya hak ustaz kata itu, sungguh rupanya hari kiamat lagi. Absarna, kami nampak dah, sungguh sebenar. Wa sami'na, kami nak dengar dah ya Allah. Farji'na na'mal salihah, tolonglah buat balik atas dunia, kami nak semayang sunat. Dulu dak semayang sunat, Allah wi dak lagi dah depan neraka dah boleh dah. Duk di hari kiamat dak akan dibenar pulang semula atas dunia. Maka saya nak cerita apa, dia dalam perjalanan nak pergi surau, nak dapat pahala takbiratul ula, tiba-tiba ada ya haji jatuh dalam lokang, pahala tas bawah, kaki tas atas. Ni contoh dia rebah tuan-tuan, lokang tu apa pahala lokang, rebah pahala tas ke bawah, kaki tas atas. Masa tu memang tak ada orang lalu, boleh habis tuan-tuan sekalian. Mana kita seorang lalu nak pergi surau ni, tengok biskar jatuh, macam aku kena je biskar ni, tapi di mana ya, dia tengok biskar tu macam aku kena biskar ni, kerana aku tengok rupa-rupanya biskar pok mak. Ada pok mak sini, bukan pok mak sini, pok mak kat lain rupanya biskar pok mak. Tuan-tuan sekalian, dia tengok mana pok mak, mana tengok koteng kaki macam tu, apa renang berirama, koteng panak tubik kaki jolo duti. Dia pergi dekat pok mak rupanya pala tas bawah, darahnya dah pala. Di sini memerlukan al-fiqhu, kefahaman. Di sini memerlukan belajar ilmu. Siapa faham? Aku nak pergi sembahyang subuh, nak dapat pahala jamaah, nak dapat takbiratul ula, tiba-tiba ada orang jatuh dalam lokang, memang tak ada orang lain, kalau aku tembus mati sini buat mak. Di sini perlukan faham. Orang tak faham, dia sembahyang apa, aku nak pahala tu, pahala besar. Dia tak sedar di sinilah adanya wajib yang muwassa' dan wajib yang mudayya'. Di sinilah bertembur wajib yang luah dan wajib yang sempit. Wajib sempit apa makna? Kalau kita dah tolong mati pak mak. Wajib yang muwassa', kalau aku dak dang pun takbiratul ulang untuk imam, tetap dalam waktu, dak dosa. Maka mana utama ketika itu? Orang faham agama, dia akan tolong pak mak. Kerana termasuk dalam maqasidus syar'iyah yang kelima. Hifzuddin, jaga agama yang pertama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa. Pesanan nombor 1 Nabi SAW, dari hidup siapa nak mati, siapa nak mati dalam peristiwa Hajjatul Wada', khutbah paling akhir Nabi pesan beberapa perkara paling penting sebelum Nabi wafat. Nombor 1, ranking pertama, ya ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la alqakum ba'da ami haza. Lalu apa kata Nabi? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum haza, kata Nabi. Tolong dengar nasihat aku ni, hai manusia. Aku tak tahu tahun depan jumpa kedak lagi, tak tahu ni. Pelik bunyi tu. Inilah hin bahawa Nabi akan pergi selepas itu. 3 bulan lepas tu Nabi wafat. Tuan-tuan sekalian, apa Nabi kata? Nombor 1 yang kamu kena jaga nyawa orang Islam, barang besar. Jadi orang yang faham, dia akan tolong pak mak terik naik atas, selesai baru dia pergi semayang. Ni orang faham. Faham ni? Banyak dah 2-3 contoh begitu. Tuan-tuan nampak apa makna faham? Memahami agama secara dalam. Jadi lagu mana caranya? Mesti mari dengar. Mesti mari dengar. Dan kena kau baik hak mau. Dengar dah 2-3 tahun, belajar pula, bawa kitab pula. Faham? Jangan lenggang hak mau. Mula-mula tak apa. Lepas tu bawa kitab pula, tulis pula. Boleh faham? Kemudian faham hak mana pula keutamaan, ilmu apa yang utama belajar. Tu tuan-tuan. Matilah keadaan belajar. Walaupun kita tak jadi ulama, itu mati syahid akhirat. Orang mati menuntut ilmu, itu mati syahid akhirat. Mati syahid ada 2, dunia dan mati syahid akhirat. Allah Ta'ala tahu dah, kalau aku dak wajibkan, memang mudah minta, maka Allah wajibkan kita minta dalam semayang supaya jadikan kita di kalangan 4 golongan.
ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang yang kamu beri nikmat. Siapa dia? Ayat lain menafsirkan ayat ini. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya Allah tolong lari kiamat esok, jadikan kami di kalangan empat ni, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Nabi-nabi habis kota dah, tak boleh jadi dah. Nampak? Boleh hawa-hawa, boleh ikut syafaat, boleh syafaat Nabi padang. Nampak? Yang kedua, syuhada, mati syahid. Mati syahid medan perang, tembus dada dengan peluru, dengan pedang, darah pertama yang terpancur, Allah hantar ke syurga terus. Saat darah pertama keluar, dicabut nyawa, kita berasa sakit. Orang mati syahid, dia beri 70 kali ganda nikmat jimat. Tuan-tuan sekalian, dihantar terus ke dalam syurga Allah. Maka nak jadi syahid oning, nampak raya macam jauh. Faham tak? Maya subuh kenal syahid apa? Maya subuh kenal suku, syahid apa? Al-Kepu, panggil mana? Syahid apa tuan-tuan sekalian? Maya subuh nak suku, nak 20, syahid mana? Payah nak apa raya. Maka ada syahid nombor 2, dia panggil syahid akhirat. Syahid dunia lagu mana? Mati medan jihad, dia tak payah dia mandikan, nge baju-baju, nge darah-darah tanang, dia terus ke syurga. Dia tak lalu soal jawab kubur. Mati syahid akhirat tuan-tuan, orang yang mati sakit perut, sakit taun, disebutlah hadis Nabi, mati lemah, mati belanggu, mati menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mati macam biasa, kapang, semayang, mandi, tapi dia dapat pahala syahid akhirat. Antara contoh sahabat kita, wira kita, anggota bomba 6 orang, ingat tak orang ni? 6 orang. Dia nak selamatkan seorang, 6 mati. Ini wira negara, bahkan wira agama, dan layak digelar syuhada, orang mati syahid. Orang ketika syahid, apa ustaz mudah belajar. Orang kata syahid dia marah, dia tak belajar. Balik hadis sahih, antara orang mati syahid akhirat, mati lemah. Tuan-tuan, orang mati lemah, anggota bomba penyelamat 6 orang tu bukan sekadar mati lemah saja, dia mati nak selamatkan nyawa orang pula. Famin babil aula, maka lebih-lebih lagi mereka tanpa ragu, tanpa syok, layak diberi gelaran syuhada, orang mati syahid akhirat. Boleh faham? Lepas tu ada anak beranak dia cerita jenazah bau wangi, itu semua Allah Ta'ala boleh tunjuk. Tapi hakikat pengorbanan itu besar, wajib kita hargai, dan Allah hargai, diberi darjat syahid akhirat. Hadis sahih. Maka kita lagu mana tuan-tuan, antara ruang hak boleh ada ni syahid akhirat. Lagu mana ustaz istiqamah majlis ilmu, nampak? Tak payah banyak, sehari sejam kadang garik ngisa mari surah. Nampak? Wa ja'alna an-nahara ma'asha, aku buat siang bertebaran atas dunia cari rezeki. Silalah, sila. Nampak? Wa ja'alna al-laila libasa, malam aku jadikan untuk rehat. Rehat kita dengan Allah, rehat dengan isteri, rehat dengan anak. Maka waktu perdana, waktu orang yang orang dok sibuk balik kerja tengah tenang, dok mengatuk, garik ngisa, maka mari duduk masjid, duduk rumah Allah, gilah majlis ilmu, dalam keadaan Terengganu meriah majlis ilmu, ramai orang muda mari dengar, kita tak mari, itu rugi. Berbondong-bondong orang tuju rumah Allah pada hari ini nak pergi dengar, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba kita tak mari, itulah orang paling rugi. Maka nombor 1 disebutlah hadis ni, tanda orang tu Allah kasih, dia suka duduk dalam majlis ilmu untuk memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ni faham ni? Tuan-tuan sekalian, Allah Taala dak tanya esok mau jadi ustaz ke dak? Mau jadi ulama ke dak? Tidak. Jadi tok guru dak? Tidak. Yang ditanya belajar ke dak? Tu. Ingat ke dak pun Allah dak tanya. Hak ustaz ngajar mu ingat ke dak? Allah tak tanya tu. Kalau tanya ustaz-ustaz balik awal mana? Hak saya ngajar tadi, saya boleh ingat dari awal tadi. Tuan-tuan sekalian, Allah tak tanya ingat ke dak, Allah tanya belajar ke tidak. Yang kedua, beramal ke tidak, tu ya. Nampak? La tazalu qadama 'abdin, kata Nabi, tak akan beranjak kaki anak Adam duduk situ
Atas dunia tanah kita banyak. Hari kiamat semua kita ni, tak kira pangkat, tak kira darjat, tanah kita hari kiamat hanya seluah kaki kita saja. Duduk situ. La tazal, tidak boleh berganjuk, hatta yus'ala an arba', sehingga ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umur aku beri kamu buat gimana? Berapa umur? 40. Ya Allah. Malaikat tanya, berapa umur? 50. Malaikat buat gimana 50? Medang Medang haji, lepas tu medang teruk, ada ngau di patah tu je tuan-tuan sekalian. Salah tak salah. Hak utama tak ada tu masalah. Ilmu aku, apa nama, umur aku, cari rezeki ya Allah. Lepas tu cari ilmu ya Allah. Lepas tu sebut kenapa ya Allah Taala, ya Allah Taala apa nama tu, yang Allah Ta'ala perintah. Yang kita akan cakap benar ketika itu. Ketika itu kita akan cakap benar. La yatakallamun. Ketika itu walau ketua, walau tuan-tuan ahli parlimen cakapnya petah atas dunia dulu. Walaupun dulu tuan-tuan sekalian juara pemidato sedunia, ketika itu la yatakallamun. Allah kata mudah boleh bercakap. Illa man azina lahur rahman, kecuali yang Allah izin bercakap. Wa qala sawaba, mereka akan jawab benda yang mereka buat benar, suti dia akan jawab dengan jujur ketika itu. Maka tuan-tuan, sementara umur dia ni, kita isi menapuk kita nak jawab esok. Faham? Cari piti, cari yang halal. Main cari Allah Ta'ala redha. Beribu cari Allah Ta'ala redha. Boleh faham? Dan isilah dengan perintah Tuhan. Tujuan utama kita mari atas dunia, tidak ada lain, tidak ada bukan, ani'budullah, jadi hamba pada Allah, wajtanibut taghut, menjauhi taghut yang melampau batas Tuhan. Jadi tuan-tuan, Nabi pun kata nombor 2 soalan yang dia tanya, an ilmihi, maknanya apa? Besarnya ilmu agama. Ditanya apa? Fima amila fi, lepas mu belajar, apa yang kamu amal? Ni hak belajar. Dan kalau hak tak belajar nak jawab apa? Kalau hak tak pernah pergi dengar atas dunia nak jawab apa? Tuan-tuan sekalian, ketika itu jawab tak boleh jawab, iman kita lah yang jawab. Maka orang yang banyak perkara yang tak boleh jawab depan Tuhan, itu tanda ahli neraka Jahannam, wala'iyyazubillah. Maka tuan-tuan sekalian, tanda Allah Ta'ala kasih adalah dimudahkan jalan baginya untuk jadi orang yang kasih pada majlis ilmu agama. Yang seluruhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama ana qasim wallahu yu'ti, aku hanya membahagikan sedangkan Allah lah yang memberi. Maka ilmu dan segala kelebihan adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi kewajipan belajar. Bila dah belajar tuan-tuan, hati-hati jangan duk berasa ilmu tu dari kita. Ini penyakit orang belajar pula. Ada mengaji, penyakit malas mengaji. Bila dah mari dengar, mari penyakit baru. Sebab setan dia tak akan berhenti. Dia berjanji pada Allah, aku akan sesatkan umat Adam sampai kiamat. Sehingga diminta pada Allah panjang umur. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhan tolong panjangkan umurku. Allah kata qala innaka minal munzarin, setan, baik aku panjangkan umurmu. Sebab tu tuan-tuan dak aji dengar telah kembali ke rahmatullah syaitan. Ada iblis, setan tak ada. Dia tak mati lagi. Dia bukan tak mati lagi. Kiamat sekarang baru mati. Allah panjangkan umurnya. Apa tujuan dia minta panjang umur? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia berjanji pada Tuhan, aku akan sesatkan seluruh umat Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu jenis manusia saja, hak jenis ikhlas. Hak ni aku tak boleh sesatkan. Hak lain aku akan ogah juga biar jahanam. Hak lemah imannya, dia kata tak sah pergi dengar awak ni, kau boleh biti tak pergi. Hak pergi dah dengar dia kacak pula, mu bagus kali. Hak tak pergi dengar tak pakar lagi, mu bagus kali. Kita pun memeh dalam hati. Jahanam malam.
merasa ujub dengan apa yang kita buat. Hati-hati. Nampak? Maka Imam Ghazali kata al-ilmu salasata ashbur. Ilmu agama 3 peringkat. Al-ilmu salasata ashbur. Ilmu agama ada 3 jengkal. Jika pertama orang belajar ilmu agama ni, orang pertama baru nak ngena, dia akan bagi satu penyakit sombong. Nampak? Dia baru nak ngena, dia akan bagi penyakit sombong. Sebab tu orang belajar ilmu agama sikit, dia akan bagi agak sombong. Baru belajar idrong birunah baru, habis tu imam tegur habis. Subhanallah, subhanallah. Baru belajar izhar halqi baru. Hati-hati. Dia masuk mula-mula jengkal yang pertama, dia akan bagi sombong. Ini penyakit orang belajar ilmu. Nampak tak? Tu imam baca salah khafi tegur macam subhanallah, ambuh. Tuan-tuan. Padahal salah yang jali baru tegur. Satu ketika di Mesir, di Jabal Muqattam, Syekh Dr. Yusri, tuan-tuan sekalian, Semayang bila semayang tarawih, dia akan baca sejuzuk semalam. Sejuzuk semalam. Syekh Yusri pula baca tak pun nak ada lagu mana. Kalau kita duduk belakang, nerak tuan-tuan sekalian. Sejuzuk satu malam. Satu hari anak murid dia jadi tu imam. Bila anak murid dia jadi tu imam, salah baca. Patutnya wallahu sami'un alim, dia pergi baca wallahu ala kulli syai'in qadir. Nampak tak? Anak murid nak tegur, tok guru nak tegur. Faham? Syekh Yusri ada ni. Anak murid jadi tu imam. Anak murid baca wallahu ala kulli syai'in qadir, patut wallahu sami'un alim. Contohlah, anak murid kata salah ayat ni, tapi nak tegur, tok guru nak tegur. Anak murid senyap etek. Faham? Bila tok guru senyap, anak murid senyap etek, aku nak lebih dia tok guru. Lepas semayang tanya Syekh, buat apa tak tegur? Salah baca. Syekh kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Hak dia salah tu ayat Quran kau. Tak apa, ada ayat tegur. Nampak? Ni orang ilmu luah, pengalamannya luah. Hak dia salah tu ayat Quran juga. Wallahu sami'un alim tu ayat Quran tak? Ayat Quran. Sepatutnya wallahu ala kulli syai'in qadir, tapi dia baca wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim ayat Quran tak? Ayat Quran tak? Maka tak apa, lebih utama biar je. Kalau aku tegur boleh jadinya debur, pas debur habis habis. Maka ni orang yang ilmu luah. Nampak? Pengalaman luah. Tu tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak gamak tegur, wallahu sami'un alim. Tegur dah tu. Nak kabur jadi seorang ingat ayat Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, kecuali salah yang besar. Nampak? Salah contoh berubah makna. Wa ma ana minal musyrikin, dia pergi baca wa ana minal musyrikin. Tu tak boleh kan? Doa iftitah kan, kita baca wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang musyrikin. Dia pergi baca wa ana minal musyrikin, akulah orang musyrikin. Ke jahanam makna tu. Ada tuan-tuan sekalian, tu baru tak boleh berubah makna, lari jauh dan menyebabkan akidah tu mengaku jadi orang syirik. Faham tuan-tuan sekalian? Lagu mana boleh jadi gitu ulama kerana belajarnya lama. Maka kata ulama, lepas dengar jangan cukup sekali, tak kira rasa bagus rasa sombong. Lagu mana nak hilang penyakit ni, masuk jengkal kedua, pergi lagi, pas dengar pergi dengar, pas dengar pergi dengar. Dan kalau boleh banyakkan guru, jangan seorang jadi tak asuk. Ustaz lain nak pakai habis, ustaz aku yang pakai, tak boleh. Pergi pilih guru yang banyak. Saya selalu pesan hak jenis mari kuliah kamu, muka muak pergi kat ustaz lain tak. Faham tak? Jangan kalau tak kita jadi kerah dengan pandangan guru kita. Tuan-tuan, doktor, nama doktor tu pun lain-lain, betul tak? Doktor lah ke? Habis tu doktor gigi, hak ni doktor kulit. Faham tak? Ustaz pula ke? Ilmu yang dia ada tuan-tuan, kadang-kadang benda sama, cara siapa lain. Kadang-kadang dia tak tahu, ustaz lain tahu. Faham? Dia manusia tahu belaka ni Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala beri kelebihan. Tu pun duk lawan ilmu Allah Ta'ala. Adapun kita mesti ada tak tahu. Faham tak? Mesti ada tak tahu. Maka belajar. Banyakkan guru. Ada pun pilih guru yang kita rasa sesuai, tidak menjadi kesalahan, tak jadi salah. Disebut oleh Al-Imam Az-Zurnuji,
pilih tok guru hak kita boleh gi. Nampak? Hak ni kalau kita gi nerak tidur. Hak ni boleh dengar. Pilih. Tapi kalau hak tak boleh nak gi tu, jangan hina. Tu salah. Kerana ada orang lain boleh gi dengan tok guru ni, kita tak boleh. Dia macam makan nasi lah. Faham? Ikan pating ada orang boleh makan, ada orang tak boleh. Gitulah. Ada orang patang dengan pating, dia orang gila mana? Mana? Patang dia berahi sangat. Ada orang dengar mutah dah. Tak siung lagi. Dengar tu mutah dah tuan-tuan. Tak boleh. Maka dia masing-masing. Boleh faham sila. Tak ada masalah. Jangan hina tok guru orang lain sudah. Tu caranya tuan-tuan. Maka mengaji lagi. Maka kata Imam Ghazali, lepas kamu makin belajar, masuk jengkal kedua, dia akan mari rasa banyak tak tahu. Nampak? Sebab tu biasa kalau orang jenis perangai, orang kata mari kita dengar malam ni, dia kata ustaz ni ajar, ustaz sekian-sekian bab benda, bab semayang, dia kata dia terik mucung 3 utih hanger ni. Mana? Tuan-tuan sekalian, dia kata bab semayang panjang ni mucung, memandang rendah semayang belajar apa semayang, aku semayang 70 tahun. Sombong. Nampak? Dia pun bila pergi masuk bab al-muwafiq wal masbuq, dia kata muwafiq masbuq, biasa aku dengar munafik. Nampak? Nampak lalu tak reti. Itu sambung kata mayang reti dah belajar apa, cakap muwafiq masbuq tak tahu. Nampak? Maka bila kita pergi dengar, bila tuan-tuan mari rasa muju aku mari, hak ni aku tak tahu, saat itulah darjat kita diangkat oleh Allah, kerana sedang bertukar dari tak tahu pada tahu. Cik baik mari mana ni, nampak tak? Dulu tak tahu. Baru ni saya baca hadis tuan-tuan sekalian, kuliah duha, hadis pendek. Nabi kata rahsiakan pertunangan, gembar-gembuk iklan lah seluas-luasnya perkahwinan. Tunang Nabi ajar rahsia. Anak beranak terdekat sudah, ni dia ajar oleh Nabi. Masyarakat kita hari ni tunang macam nikah, pelami siap, bapak pelami. Ingat majlis nikah, tunang. Hak puang pula lepas tunang ambil gambar tak dalam Facebook, baru sudah tunang. Sedangkan Nabi ajar rahsiakan tunang. Kenapa? Kerana nak jaga muruah maruah si perempuan. Mu tak menikah lagi baru tunang. Kayak gini kalau tak jadi, tidak menjadi satu yang memalukan. Nampak tak? Susuk. Anak beranak terdekat saja. Hak jauh dah ada jepuk dah kita. Tak reti tu. Nabi kata rahsiakan. Nak beranak terdekat saja. Bila menikah umum seluah-luahnya. Sote dunia panggil ke mana? Sila. Marilah pak cik, baru saya marilah mak cik, baru saya tahu ustaz. Terima kasih ustaz. Ini dia panggil mari majlis ilmu, mengubah daripada tak tahu pada tahu. Dah dulu ustaz, dulu tak apa. Dulu kita tak tahu. Minta apa pada Allah, Allah apa. Tapi tak sampai dosa. Nampak tak? Tapi nak khabar Nabi ajar begitu. Kerana tingginya darjat seorang gadis perempuan di sisi Allah. Tak beri dia malu. Nampak? Bila putus ada. Dia tunang putus dia biasa. Nampak tak? Ada jodoh nikah, tak ada jodoh putus. Tapi bila gembar-gembur putus, tunang pula putus. Orang kapur panggil, ni nak nikah 18 kali putus. Jadi jatuh maruahnya. Nampak? Tapi hak tukar tunang pun dia tak belajar agama. Sebab mari dengar mak saja. Anak gadis dah awak. Hak mari dengar mak 89, 75. Anak gadis umur 22 dah hari dia tengok gegar baganza tu. Duk menangis buat apa? Buat apa? Zaman ni tak boleh nyanyi Zaman ni tak tubik suara. Mana? Mak duk masjid duk menangis banyaknya dosa aku. Duk masjid. Jadi tuan-tuan kena ubah lepas ni. Kena ubah mindset kita. Aku yang kena pergi surau sebab aku tua dah. Anak dah ayah. Bukan. Salah tu. Sebab ada hak bagi ngadu. Tok dia kata ustaz, tok kita kata aku dah pergi surau mu muda lagi tak apa. Tak betul.
Allah ajar, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, hai orang beriman, jagalah diri kamu, ayah, ibu, jaga diri kita, wa ahlikum, lepas tu Allah sambung, dan anak beranak kita daripada api neraka. Jadi ayah jangan berasa sedap seorang, kena ajar anak, isteri untuk belajar agama juga. Boleh faham? Dak mari suruh tengok live. Ada sahabat jemaah kita, dia cerita apa, saya tanya, mari belaka kuliah, anak bini anak-anak mari belaka. Memang ustaz, kalau dia tak mau mari, saya tutup pelak besar. Faham? Cabut pelak besar, muduklah kelaklah rumah seorang. Maknanya habis ikut belaka. Mula-mula rasa terpaksa, akhir sekali anak pula lebih minat pada dia. Ni tuan-tuan sekalian, boleh faham Maka tuan-tuan rahmati Allah, bila mari majlis ilmu, dia akan tukar daripada tak tahu pada tahu. Dan tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan ke arah lebih tahu apabila tuan-tuan berasa, oh tak tahu lama ni, itulah tengah tahu. Faham? Nak tahu kita tengah tahu lagu mana, kita berasa tak tahu, itulah tengah tahu. Ada orang dia berasa tahu belaka, itulah tengah jahil. Dia berasa tahu serba-serbi, itulah dia duduk dalam keadaan tengah jahil. Jengkal yang ketiga, kata Imam Ghazali, belajar lagi. Jengkal ketiga akan rasa apa? Rasa tak ada benda terus, bodoh terus rasa. Itu tahap paling tinggi bila belajar ilmu agama. Sebab tu Imam Syafi'i tak ada sombong kan? Dia belajar dari kecil, 7 tahun Quran duduk dalam kepala, 30 juzuk. 15 tahun sudah sampai tahap mujtahid mutlak. Ulama paling tinggi tahap mujtahid paling tinggi mujtahid mutlak. Yang ayat Quran ni hukum ni, kaedah dia sendiri, man ijtahada biqawaidihi, tu dia panggil mujtahid mutlak. Bila orang puji Imam Syafi'i, dia kata apa? Haza min fadli rabbi, aku tak ada benda, hak Allah belaka. Kenapa? Kerana dia orang yang belajar. Lipat Maka tuan-tuan, ni 3. Maka kata Nabi, innama ana qasim wallahu yu'ti, aku tulus siapa yang beri ilmu, beri hidayah, Allah. Maka tuan-tuan, bila kita tahu, jangan sombong. Bila kita kaya, jangan sombong. Bila kita ada kelebihan, jangan sombong. Wallahu huwal mu'ti, yang beri adalah Allah. Jangan sombong, Allah boleh terik sekejap. Qarun, tuan-tuan kenal Qarun? Saya tak tanya rajin jumpa ke dah, rajin dengar nak nama Qarun hari ni. Siapa hari ni lekat namanya pertandingan cari harta Qarun. Orang Terengganu panggil harta karung, bukan harta Qarun. Karung tu karung harta Qarun. Hari ni paling kaya Bill Gates, orang dah panggil pertandingan cari harta Bill Gates lah dah. Lekat nama Qarun siapa hari ni? Banyaknya harta. Dulu susah, dia minta pada Nabi Musa, tolong doa pada Allah supaya aku kaya. Doa Nabi mana ditolak? Nabi Musa kat tangan doa, kaya sungguh Qarun. Tuan-tuan, kaya tak kaya Qarun tuan-tuan? Kunci gedung mah dia saja seekor unta sekuci, dan kunci tu mah, dan yang ayat kunci saja beratus ekor unta. Kunci saja, kunci gudang mah sekuci seunta. Faham tak? Dah gudang besar ni tak tahu, berenang terus dalam mah, tapi sepasang dia tak pernah beri pada orang miskin. Sepasang dia tak pernah keluar zakat. 1 sen dia tak pernah tolong orang susah. Tak ada. Hak inilah yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, ma salakakum fi saqar, hei manusia yang duduk dalam neraka sakar. Bapa mu duduk dalam neraka sakar ni, buat apa? Mereka jawab, ahli neraka sakar jawab, 2 barang yang menyebabkan kami tak masuk syurga, masuk neraka sakar. Qalu lam nakum minal musallin, yang pertama kami tak semayang, walam nakun nut'imul miskin, bila kami diberi kelebihan harta, sekapang tak pernah tolong orang miskin. Faham Jadi tuan-tuan sekalian, diberi kaya, dia berasa dia hak dia tak berasa hak Allah. Itu jadi kerku. Begitu juga dengan ilmu, kena berasa Allah yang beri. Bila berasa Allah beri, tak ada sambung. Nampak tak? PhD 8 pun, dia minum orang kapung relax, tak sambung. Nampak tak? Kalau temu tengah jalan, dia pergi jalan ke orang walaupun dia ada PhD. Hak depan tu SRP tak ada.
Ya ialah orang buka tikar akak tangan korang boleh ada. Tak ada sombong. Orang begini yang Allah akak darjat. Man tawadha'a, orang yang ada kelebihan, dia rendah diri, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat darjatnya sisi Tuhan, dan automatik Allah kalau letak dalam hati manusia hormat padanya. Wa man takabbara, orang yang Allah beri kelebihan, dia sombong dengan kelebihan, cakap orang dengan orang kalau pandang orang rendah pada dia pandang rendah. Kalau berhenti tes minyak tu, tukang isi minyak lambat sikit je kau lambat. Kenapa? Dia rasa layak dihina kerana mu tukang isi minyak. Dia lupa mungkin kawan tu cuti belajar tengah buat master kerja pam minyak. Nampak dia pandang rendah tuan-tuan. Jangan. Nabi ajar semua manusia kita kena pandang tinggi. Di Jepun tuan-tuan, tak ada Islam tak ramah, tapi beramal dengan Islam. Sahabat saya belajar di Jepun cerita, budak-budak tadika kalau lori sapah lalu, cikgu dia ajar anak murid lambar, tanda menghargai. Abang-abang tukang kuk sapah. Faham? Ini akhlak Islam ni. Lori sapah lalu, cikgu ajar budak-budak tadika lambar, tanda hormat, tanda menghargai abang-abang yang tukang kuk sapah. Kak kita mak jual-jual anak duk belakang lori sapah je, tukar tutup hidung, sapahmu juga. Maka kita kena muliakan semua orang. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Itu. Maka orang yang takabbara, meninggi diri, sombong, kawan milih, tak ada darjah ada kawan. Hak tinggi, hak ada pakak, hak glamour baru nak efek tu. Ini takabbur dia panggil. Faham ni? Takabbur wada'ahu Allah, jawab Nabi, orang begini Allah rendahkan dia serendah-rendahnya sisi Tuhan, dan manusia tidak akan hormat padanya. Boleh faham? Itu dia tuan-tuan. Maka kena sedar semua kelebihan kita Allah beri, termasuklah ilmu. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Atas orang yang berilmu ada lagi hak berilmu, jangan sombong. Boleh faham ni? Wallahu alam. Kemudian walan tazala hazihil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Yang ketiga kata Nabi SAW dalam hadis ini, tidak akan hilang, dan sebahagian dari umatku ini tetap terus menjalankan agama Allah. Tidak ada siapa pun dari kalangan orang yang menyalahi mereka dapat merosakkan mereka sehingga datang perintah Allah. Nabi kata atas muka dunia ni antara yang tak akan hilang Islam. Nampak? Kita kata takkan Melayu hilang di dunia kalau orang Melayu tu berpegang dengan Islam. Hari ni tuan-tuan orang nak cabar kuasa Melayu, kuasa Islam, kita kena bangkit lah. Faham tak? Orang Islam, orang Melayu majoriti Malaysia ni. ICERD tu antara nak cabar tuan rumah. Kita bukan resi, dah tuan rumah. Faham tak? Rumah kita orang kata mu tu biar aku nak duduk. Kita kata mana boleh. Dia kata mu resi, boleh gitu. Dah tuan aku tuan rumah kan. Ni tuan rumahnya orang Melayu, orang Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, orang Melayu muliakan apa? Islam. Orang Melayu tinggal Islam hina. Boleh faham tu? Dalam kubur esok tak ada mulia kerana Melayu, tak ada kerana Islam. Maka orang Melayu hari ni mulia kerana apa? Islam. Orang India mulia kerana apa? Islam. Cina Islam. Arab tak ada Islam, hina. Dengan Islam lah mereka mulia. Maka tuan-tuan kata Nabi, la tazalu hazihil ummah, dan Nabi guna dengan kalimah lan tazal. Lan nun mati, lan. Bahasa Arab tidak banyak. La tidak, ma tidak, lam tidak, lan tidak kata. Yang paling kurang orang yang tak erti bahasa Arab pun dia akan tahu na'am la. Betul tak? Betul tak? Ana enta. Tu kau mak ke tak tahu? Jangan awak kau panggil tu lah. Paling kurang ana enta. Tu mesti tahu. Bahasa orang putih I, you, alright. Yes, no. Tu paling kurang. Kalau tak tahu tu berat benar tu. Bahasa Arab ana enta na'am la. Padahal kan tu pun tukar. Orang tanya enta nak pergi mana? Dia jawab enta nak pergi Wakaf Tapeh. Enta. Tu pun tukar. Tuan-tuan sekalian, balik kurang tahu waktu. Maka na'am ya, la tidak. Tapi
Sebenarnya banyak lagi dalam bahasa Arab ayat kalimah adatun nafi dipanggil. Huruf nafi banyak. La tidak, ma tidak, lan tidak, lam tidak. Dalam hadis ni diguna lan. Orang ada kitab je tengok lan tazala hazil ummah. Bila lan bertemu dengan tazal, fi'lul mudhari' li ifadatil abad. Apa makna? Tidak yang selama-lamanya. Itu tinggi bahasa Arab. Tidak ada tidak hari ni, esok ya. Nega dah hari ni, dah. Esok nega. Nampak? Tidak kau, esok ya. Makan tak pergi, tak lagi. Kat pergi makan. Tapi ada tidak sampai kiamat tidak. Bila guna kalimah lan, masuk lepasnya fi'il mudhari'. Sama macam walan tarda ankal yahud walan nasara. Tidak akan redha Yahudi Nasara pada orang Islam sampai bila? Sampai kiamat. Faham ni? Maka kata Nabi lah hadis ni, tidak akan hilang orang Islam atas muka dunia ni. Nabi jamin. Ia akan mempertahankan urusan Allah. Ia akan jaga agama Allah. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak ada siapa yang boleh melenyapkan mereka atas muka dunia. Allah jaga mereka sehinggalah hari kiamat. Jadi tuan-tuan, Islam tak akan hilang dari atas muka dunia. Tidak. Siapa jamin? Nabi. Allah jamin dalam Quran. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Orang kafir pagi petang siang malam nak menghancurkan cahaya Islam. Allah kata wallahu mutimmu nurihi. Ingat aku yang jaga Islam, mereka tak akan berjaya. Fallahu khairun hafiza. Sebaik-baik penjaga Allah Ta'ala. Siapa jaga Islam? Allah. Kitab-kitab Nabi terdahulu, Injil, Taurat, semua berjaya diseleweng. Tapi kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adapun Quran, aku yang jaga, kata Allah. Bila aku jaga, satu baris pun orang tak boleh seleweng. Boleh faham? Sampai hari ni tuan-tuan, tak pernah berjaya orang seleweng ayat Quran. Tukar sebaris pun tak berjaya. Maka termasuklah Islam akan dijaga oleh Allah. Maka dalam perjalanan Islam dijaga oleh Allah itu, ada nama-nama manusia yang jadi asbab Islam dijaga oleh Allah. Nama kita nak letak lah tu. Faham tak? Orang yang tolong Islam tuan-tuan tak akan hilang sampai hari kiamat. Kita tak embuh, Allah pilih orang lain. Kita tak embuh tolong Islam, Allah pilih orang lain. Ada pun yang tolong agama Allah sampai kiamat. Maka kita kena tanya tiap-tiap hari. Jangan tanya apa Islam boleh beri ke aku. Yang kita kena tanya, hari ni kenapa aku boleh beri pada Islam? Kerana dengan Islam aku jadi mulia. Hari ni ada tak piti kita untuk Islam? Tak dah tabung masjid ada tak? Jawab nanti. Hari ni ada tak wah fikiran kita untuk Islam? Usi ni nak usi masjid mana? Usi nak buat kuliah ni tuan-tuan. Dia guna otak untuk Islam. Nampak? Lepas tu dia pahala sekali. Tuan-tuan mari kuliah sepahala. Saya dapat pahala tuan-tuan. Pengusi masjid dengan saya je faham. Ni contoh ni. Kerana apa? Dia dapat pahala semua kerana dia jauh fikir. Sekali dengan AJK masjid. Faham tuan-tuan sekalian? Ini contoh. Hari ni apa aku beri untuk Islam? Tu soalan ni. Jangan duk tanya, ni Islam boleh bagi aku? Jangan. Tahu tak? Tak usah tanya hak tu. Kalau tanya hak tu, kan Tuhan jawab kan, tuan-tuan sekalian, dah nak tok lah pala. Ada. Kita tanya, kenapa Islam boleh bagi aku? Kalau Allah jawab kan, dah nak simpan dalam story pada kita ni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Tuhan tak boleh kira. Kalau Tuhan jawab sesuai balik awal kita. Sebab tu jangan tanya. Yang kena tanya, Allah beri banyak, aku balas benda ke Tuhan? Hak tu kena tanya. Nampak? Nikmat Allah tak pernah putus, tak pernah syirik. Yang ada banyak, aku balas banyak maksiat. Itu kita ni. Allah beri, kita balas dengan dosa, balas dengan maksiat. Allah beri sihat, Allah beri makan, ada rasa. Beri minum, ada rasa. Makan, kenyang. Nak anak, boleh anak. Nak bini, bini dulu. Nak bini, boleh bini. Nak anak, boleh anak. Faham tuan-tuan sekalian? Allah tambah rezeki nak hari tidur bangun. Tu nikmat besar tu. Maka kita kena tanya, nikmat yang banyak itu, kenapa aku beri? Aku balas untuk Islam. Faham tuan-tuan sekalian? Dah kalau kita dah alah kan mati tu, dah mati. Tuan-tuan,
kita buat amal soleh sikit, kuasa Allah tak tambah, kerana Allah sedia kuasa sedia kala maha berkuasa. Kita semua lawan perintah Tuhan, tak sembahyang seorang rambut orang bakar tapik, contoh sikit pun kuasa Tuhan tak bergegih, tak gegih kuasa Tuhan. Bila buat amal soleh yang boleh manfaat kita, bila lawan Tuhan yang boleh mudarat kita, Allah tidak ada mudarat. Faham tuan-tuan sekalian? Tu yang kena tanya. Maka kata Nabi, atas dunia tak akan hilang, tak akan pernah mati satu agama namanya Islam, dan orang yang akan tolongnya tak akan pernah putus. Maka soalan kita, adakah dalam rantaian orang yang tolong Islam itu ada tak nama kita? Itu kena tanya. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, sambung. Siapa hari kiamat rantaian orang yang pernah tolong Islam, ada tak nama kita? Tu kena tanya. Ada. Dia kaki sumbang masjid kata nak renovate, dia pada haliang rembah batu, rembah seming, ada nama kita. Boleh faham? Kena tahu rantaian orang yang tolong agama Allah sampai hari kiamat, Nabi kata tak akan putus. Mau tak mau Allah pilih orang lain, maka kita kena pastikan rantaian itu ada nama kita. Saya nak mengajar tak ada ilmu ustaz, nak UPT tak ada PT ustaz. Saya tulis basuh pinggang ialah masjid, ada nama insya-Allah. Nampak? Jadi tok siap tok siap kalau minta anak orang uyak. Tak apa nak ui mana tuan-tuan. Orang beri, tapi kebanyakannya mana tuan-tuan? Tak usah kata siap, tok bila je, tok bila. You buat barang tu bila masih diharam ingat gaji sikit juta gaji dah. You buat barang pula dah. Dengar tu imam ustaz tu bila jebek. Mana tuan-tuan sekalian? Sedangkan dia lah tuan-tuan sekalian, masjid jadi bersih kerana dia. Nampak? Namanya akan terselit dalam nama-nama orang yang tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak tu yang kita kena tanya, kenapa aku tolong Islam? Boleh. Kemudian kata Nabi, tak akan putus apabila lepas mari urusan Allah, hatta ya'ti amrullah, yang dimaksudkan di sini sehinggalah hari kiamat. Sebab tu tuan-tuan tengok Palestin tiap hari diserang, Gaza diserang, dibunuh, dirogoh anak gadisnya. Hilang tak Islam di Palestin? Tidak. Nabi kata antara golongan yang la yadurruhum man khalafahum, wa fi riwayatin man khazalahum hatta ya'ti amrullah, adalah orang Palestin. Antaranya tidak akan mampu siapa menghambat mereka daripada bumi Palestin, walaupun kereta kebar, marilah jet pejuang ke, Allah yang akan jaga. Faham? Maka tuan-tuan sekalian, yakinlah pada Allah, agama yang paling benar agama Islam yang akan kekal sampai hari kiamat, yang akan menyelamatkan kita adalah Islam. Adi bin Hatim At-Tai tanya Nabi, beri aku nasihat ya Rasulullah. Nasihat pendek tapi padat. Nabi beri pendek sungguh, 2 patah. Tuan-tuan tolong ingat hadis ni, mudah aslim taslam. Ikut ambil sekali, boleh ikut ramai-ramai, boleh nampak ngatuk lah tu. Aslim taslam. Ngapa hadis malam ni? Balik kabar ke cucu. Tak ingat hadis malam ni. Aslim taslam, 2 patah 2 patah dah ingat gok makam dia. Aslim taslam. Nabi kata ikut Islam, selamat. Bangga dengan Islam hati kita tuan-tuan, selamat. Yang menyelamatkan kita hari kiamat Islam. Boleh faham ni? Wallahu a'lam. Tuan-tuan faham tak ni? Faham boleh balik, tunggu apa lagi? InsyaAllah tuan-tuan sekalian, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, ada kitab nombor 2. Sabar dulu ni. Baik, wallahu a'lam. Sambung hadis yang ke-29. 25. Pak Yah tanda ni. Wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, kitab yang kedua 20 sifat hati. 10 sifat mahmudah, 10 sifat mazmumah. Kita masuk pada sifat yang keempat daripada sifat mazmumah. Qala al-muallifu, kata tuan pengarang rahimahullahu taala, rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah. Bab yang keempat pada menyatakan sifat yang tercela, yang dipanggil bakhil dan kasihkan harta. Bakhil asal kalimahnya al-bukhlu.
Al-bukhlu mana apa? Kedekut. Orang Terengganu juga panggil kupi, juga dia panggil tak hidung masing. Takar jering dia belaka. Ini al-bukhlu. Tasri Piramli seolah-olah nak tazkirah kita dalam filem ni. Dia beri nama Haji Bakhil. Sultan Malaysia kenal, betul tak? Tuan-tuan, kalau orang panggil Haji Bakhil itu satu penghinaan, jangan berasa mulia. Haji Kerekuk itu maknanya. Faham? Orang panggil Pak Asang rumah kat mana? Bukan Pak Asang sini ni. Ni contoh. Orang tanya Pak Asang rumah kat mana? Sultan Kapung tak kenal. Tapi orang, bila orang kata Asang Kerekuk, orang kenal dia. Mana orang kenal dia dengan kedekut. Maka tuan-tuan, hinanya akhlak ini sisi Allah. Jadi tuan-tuan kata tuan pengarang, firmanallahu ta'ala, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang dipelihara Allah dirinya daripada sifat kikir, yakni bakhil, maka mereka lah orang yang berjaya mendapat kemenangan, yakni berjaya di sisi Allah. Mana apa? Orang yang berjaya buah sifat bakhil, tak sifat pemurah dalam hati, itulah orang yang menang sisi Tuhan. Tuan-tuan sekalian, kata Nabi, al-bakhil, orang kedekut ni, ba'idun minallah, jauh pada Allah, ba'idun minan nas, jauh pada manusia, qaribun ilan nar, dekat dengan api neraka. Wal'ayazubillah. Boleh faham ni? Maka tuan-tuan, yang dekat dengan Allah sudah tentu orang yang pemurah. Nabi sebut dalam hadis, ar-rahimun, orang yang pemurah, yarhamuhumur rahman, dijamin oleh Nabi, Allah yang maha murah akan murah dengan dia. Tuan-tuan, murah manusia ada hak. Murah manusia ni ada hak, yang tak ada hak Allah Ta'ala. Khazanah kekayaan Allah tak pernah luak, tuan-tuan sekalian. Maka Allah yang sifat pemurah akan murah dengan orang yang pemurah. Lalu pesan Nabi, irhamu man fil ardi, murahlah kamu dengan seluruh makhluk atas dunia, yarhamkum man fis sama. Nabi janji Allah dan kerajaan langit, kerajaan Allah Ta'ala akan murah dengan kamu. Jadi tuan-tuan sekalian, pemurah itu sifat orang mukmin, sifat Nabi SAW. Senang, payah, murah. Sifat orang bertakwa Tuhan sebut dalam Quran, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sifat orang bertakwa kata Allah apa dia? Antaranya orang yang sedekah dalam keadaan senang ataupun susah. Baik tu salah kita faham, nanti saya senang dulu lah baru saya sedekah. Salah. Dan kerekut situ lah. Dan murah, miskin pun murah. Masa saya nak pergi belajar, tuan-tuan ingat cerita zaman nak pergi Azhar, ada seorang mokcik kampung saya, terkenal orang susah. Orang susah mari kat kita masa nak berlepas muzani, sambil dia menangis, ambil lah makcik, ambil nak wini mu, wak pergi Mesin wak belanja. Berapa ya dia beri tuan-tuan? 10 ya. 10 ya, tiket pergi Kuala Lumpur tak apa. Faham tak ni? Tiket pergi Kuala Lumpur tak apa. Dia kata tolong wak belanja di Mesir. Tuan-tuan, sisi kita kecil, sisi dia besar. Ulama kata sedekah dua orang dengan jumlah yang sama, pahalanya tak sama. RM10 orang gaji 1,000, RM10 orang gaji 300. Mana besar pahala? Besar hak 300. Ulama kata termasuklah tafsiran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bab ni kita biasa baca ayat ni, Allah tak akan uji seseorang kecuali yang dia mampu, betul tak? Ulama kata ayat ni juga ditafsirkan dalam bab orang yang bersedekah, dua jumlah yang sama, pahalanya tak sama. Gaji 8,000 10 ya, gaji 800 10 ya, dua-dua berpahala, tapi mana lebih besar? Hak 800 lebih besar. Nangis dia tuan-tuan, dengan kita menangis, terkenal dia susah tapi beri juga. Saya kata tak payah, cukup dah, mu ambil. Makcik nak juga pahala, mau pergi belajar ilmu agama, esok-esok mau ngajar orang, boleh jadi tu doa dia. Hari ni saya duduk di sini. Tuan-tuan sekalian, RM10 orang susah. Maka pemurah tak kenal miskin ataupun kaya, dan murah miskin pun murah. Kedekut begitu juga, tak kenal miskin ataupun kaya, dan kerekut kaya pun kedekut. Jadi yang masuk neraka kita kerana kaya ke kerana miskin?
Tak ada. Faham? Ulama kata tak ada orang masuk neraka kerana kaya, kerana miskin, tak ada. Tak ada orang masuk syurga kerana kaya, kerana miskin, tak ada. Yang masuk syurga kerana kaya, bakhil. Masuk neraka, bakhil. Nampak? Masuk syurga, kaya, pemurah. Kaya, tak sombong, masuk syurga. Miskin, pemurah, masuk syurga. Miskin, sombong, hak ni terlebih lagi dimurkai Allah. Imam Ibn Hajar kata 10 orang yang Allah paling benci. Benci lain, paling benci. Kata Imam Ibn Hajar, orang kaya yang sombong Allah benci, orang miskin yang sombong terlebih Allah benci. Miskin tapi sombong. Beskar tu nak cabut tayar tapi sombong. Sombong, tuan-tuan. Lebih lagi Allah benci. Faham tak lagi? Orang miskin yang kerkuk, Allah tak berapa suka dah. Terlebih lagi Allah tak berahi orang kaya yang kerkuk. Maka tuan-tuan, harta kita, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tolong bagi 4. Harta kita tolong bagi 4, barulah barakah. Yang pertama untuk agama Allah, yang kedua untuk kita diri sendiri, yang ketiga untuk anak, isteri dan keluarga, yang keempat untuk ammatul muslimin, untuk orang Islam keseluruhan. Harta kita biar ada 4 ni. Harta kita biar ada 4 untuk Allah, masjid ada di kita. Tak banyak puasa istiqamah. Faham ni? Tak boleh banyak. Allah tak minta banyak. Allah nak tengok kita beri ke tak. Nampak? Tabung lalu beri. Kadang-kadang tabung lalu tak beri. Dia beri hak tu belakang lah tabung. Tak beri orang nampak. Tak apa, asal beri. Ni faham ni? Yakinlah tuan-tuan, yang menjanjikan sedekah itu miskin syaitan, yang menjanjikan sedekah itu kaya Allah Ta'ala. Nak ambil hak mana? Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kalau mu sedekah, fakir mu kat lagi, miskin mu kat lagi. Syaitan yang janji perkara itu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janji kalau kamu sedekah, suka tolong orang, yang pertama ampun dosa, wa fadla, Allah tambah jumlah, boleh jadi naik pakak. Tambah jumlah, boleh jadi negara masuk maju. Boleh jadi juga jumlah sama tapi barakah. Belum ni gaji 3,000 tapi kakang peti rosak, kang tayar bocor, pok ring patah, ada sama. Lepas peti rosak, TV rosak. Lepas TV rosak, peti pula. Lepas peti TV. Yang musim tu tuan-tuan. Tiap-tiap bulan tirih duitnya, bukan tirih, bocor terus. Tapi bila dia sedekah, Allah kurangkan ketirisan. Tak bocor, cukup belanja. Ini barakah. Nampak? Takdir Allah kan ada 2, mu'allaq dan mubram. Takdir yang mubram, mati bila, Allah tetap ada, tak ada kompromi. Nikah bila, cerai bila, rujuk bila, ini semua dah ada dalam takdir Tuhan. Kita menjalankan asbab saja. Tapi ada takdir yang mu'allaq, tuan-tuan, Allah boleh ubah. Antaranya contoh esok, contoh esok, na'udzubillah, ni contoh belanggo atas LPT. Tak banyak rabak bapa itu, dia meratus. Tak, malang sebelum dia belanggo, dia ambil lah kocek dengan penuh ikhlas, dia tok 5 riyal lah tabung, Allah batal musibah esok. Boleh? Kerana kedekut RM5, Allah ambil esok 500. Sebab tu cara fikir orang mukmin, bila mari musibah, dia tak akan pandang sebab dulu, dia akan tak latih, kenapa aku buat tak kena dengan Tuhan. Ni orang mukmin punya cara fikir. Peti rosak, kereta rosak, dia akan fikir, kenapa aku buat tak kena dengan Tuhan. Nombor 1. Ni faham ni? Sebab tu Sayyidina Ali sehari orang miskin tak hari minta sedekah, rusing. Mana orang tak minta sedekah? Kerana dia merasakan bila orang minta sedekah, Allah ingat padanya. Bila orang miskin tak mari minta sedekah, dia rusing, Allah dah ingatkan aku ke guana hari ni. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi tuan-tuan, janji Allah dengan janji syaitan, nak ikut hak mana? Janji Allah. Boleh faham ni? Maka berilah yang kita mampu. Boleh faham? Setiap orang ada qadarnya masing-masing. Nak ikut qadar Abu Bakar, balik awal kita. Sayyidina Umar, tak erok. Nak ikut Sayyidina Osman, tak erok.
Sayyidina Osman sekali rembah sedekah 300 ekor unta, 3 juta tuan-tuan. Jangan awak main. Tuan-tuan duk ingat sahabat Nabi miskin. Jangan. 10 orang yang dijamin syurga yang saya sebut. 10 kaya belaka. 9 pemimpin, 1 ahli perniagaan daripada 10. Abdul Rahman bin Auf kalau convert pitih dia hari ni tak cukup buku nak tulis. Kaya. Tapi kayanya tidak letak di sini. Kayanya tak di sini. Dunia tuan-tuan jangan tak sini. Jahanam kita tak sini. Rumah besar ke kereta besar lah tak sini. Asal harta halal tapi tak sini. Saat orang miskin memerlukan, laju dia tolong. Saat masjid perlu sumbangan, laju dia tolong. Saat orang perlu, laju tuan-tuan, laju. Jadi yang pertama untuk agama Allah. Yang kedua, piti kita biar ada untuk kita. Kena ada kau. Ni ada orang kelekuk dia, dengan dia pun dia kelekuk. Ni berat ni. Faham tak? Gaji 8,000, lipat Jepun tu 8 tahun lepas. Orang kata baum dia, bau lipat dia bau tuan. La ilaha illallah, kelekuk sampai tahap tu. Tuan-tuan ingat pesan Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Betul tak? Ada pun nikmat Allah padamu, fahaddis, tolong guna, tolong izhar. Saat guna tu lah baru dia panggil nikmat. Pitih banyak analah bank tak boleh guna, bukan nikmat. Berapa ramai orang kaya yang saya jumpa, dia kata tak nampak kereta banyak, rumah besar, saya tak boleh nak guna pitih ni, tak boleh guna, makan tak ada rasa lah. Nampak? Tak ada nikmat. Ada orang tua-tua rumah bapak, kereta lah garah 18 hutir, tapi 2 kali sehari ambulans mari ambil. Tak naik pun kereta tu, bukan nikmat. Baik dia beli ambulans 18 hutir. Tak payah mari ambil rumah, naik sendiri. Kita personal tu sutir tapi nak hari naik, itulah nikmat. Kita Mercedes tu sutir E240 Amor, nak hari naik, itulah nikmat. Ada orang 18 hotel lah garah, kali habuk dak aja naik ambulans sakit tuan-tuan sekalian. Nampak? Jadi Allah kata fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang Allah beri nikmat kamu jangan simpan saja, guna atas jalan yang betul. Tak apa, beli seluar kita, baju kita, ada piti lebih beli kereta untuk anak isteri. Ni dipanggil orang syukur. Sabitlah hadis Nabi, at-tahaddus bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Mengizhar guna nikmat Allah, jalan yang benar untuk diri sendiri dan keluarga, itu syukur. Meninggalkannya kufur nikmat. Apa makna tinggal? Ya kufur saja, dak aje guna kerukuk baik. Kupu, boleh kupu tok dalam bank tuan-tuan sekalian. Ayat Allah tempelak dalam Quran ada kan, alhaakumut takasur. Hei orang yang kerjanya kupu saja tak pernah guna, hatta zurtumul maqabir. Dia menyesal bila Allah terik nyawa, berkapah pitih dalam bank. Jadi rebutan anak dan isteri, dia skepeng tak pernah dapat manfaat. Jadi tuan-tuan, nombor 2 untuk kita biar ada. Tak apa, tak salah. Faham? Yang salah beli barang pitih orang tu salah, pitih kita tak salah. Boleh. Dia faham ni? Kena ngai juga ruang kecil fitrah dalam hati kita. Nampak? Nak selipar baru boleh. Pitih ada sila. Kalau tak ada bab lain, sila. Beli baju, nampak? Beli motor, beli kereta. Yang ketiga, untuk anak dan isteri ahli keluarga. Ni bini dia bawa beg dak rajin tak barang. Bini dia bawa beg muslimat. Ibu-ibu nampak saya ni? Dia bawa beg dak rajin tak barang. Sebab apa? Bocor rupanya beg dia. bawa wak lawa. Rupanya bocor, wak suk tangan tembus tangan. Kenapa tok lelaki kerukuk bayi dah. Abang beli beg baru. Beg ada gitu kan. Dia nak biar beg tu jahanam, baru beli baru. La ilaha illallah. Piti kita ada lebih tuan-tuan. Nak murah rezeki, murahlah dengan anak dan isteri. Murah rezeki insya-Allah. Dia keluarga bahagia ni ada suami yang murah dengan anak isteri, dan ada isteri yang sifat qanaah. Bahagia. Dia bertembung 2 sifat ni. Bila tak bahagia, isteri meminta-minta, suami kerkuk. Ni tak bahagia. Dia bahagia bila bertemu 2 sifat, suami yang pemurah, isteri yang qanaah. Apa qanaah? Berpada dengan apa yang ada, tak pernah nak minta lebih-lebih. Abang dia tu tak apa dah. Hak gini tu lelaki kata, saya mau ni aku kasut. Mana? Dah je itu. Ni Pak Halim betul itu.
Patang tengok jualan murah Padang. Jalan tengah jalan buti traffic light. Suami dia pun pandang 70%. Suami dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Ya Allah, janganlah bini aku terpandang sebelah kanan ya Allah. Dia tengah main headset tu ya Allah, kekalkanlah khusyuknya tengah main headset ya Allah. Bini duduk tepi tengah main headset, dia salah pandang tu 70%. Dia doa ya Allah. Bini dia pun tutup, dia pun pandang, abang, dah tu lagi kata mampukah dah aku. Dah sopa baru jahanam, tuan-tuan sekalian. Tak salah, tapi janganlah kali betul nyanyi ketut lelaki. Perempuan yang soleh apa sifatnya? Qanaah. Apa yang suami beri, itulah yang dia ambil. Meminta lebih-lebih suami doa pun tak ada. Lagu mana nak jadi perempuan yang ahli syurga? Qanaah sifatnya. Lagu mana nak jadi yang qanaah? Tengok yang kurang, jangan tengok yang lebih. Suami kita potong sagar, orang lain naik motor je, syukur, alhamdulillah. Suami kita pesona, orang lain naik kaki, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah. Dan kalau tengok lebih memang tak cukup. Abang umur belah sopa baru, abang dan abang tu pelik. Kalau bukan gitu, kalau makhrah yang lain, tapi bila gelembung sikit ni, abang tu pelik dah. Tuan-tuan rahmati Allah, bertembung dua sifat, suami pemurah tak ngira dengan anak isteri, dan isteri qanaah, bahagia insya-Allah. Dah gaji 8,000 ngira apa, 5,000 ngira apa. Dah tuan-tuan sekalian, lainlah tak mampu bak lain. Ni ada dia beri anak dia sekolah 2 sen, 5 sen dia beri. Anak dia kata nak beli benda, syukur lah, ayah dulu posen, dia duduk kira zaman dia. zaman dia asyik lemuk posen. Lepas tu air pipe C, pipe C, air pipe. Hidup kira zaman dia, la ilaha illallah. Berikan Allah murahkan rezeki, beri pada isteri Allah murahkan rezeki. Jadi baik, saya nak sebut sedekah pahala besar yang afdal, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Sedekah paling afdal yang kita rasa ada harga. Jangan hak tak ada harga. Oh kata kita nak atur pengurusi masjid umum, kita nak atur bantuan masa-masa banjir ni, dia beri baju hak rabok tiok. Mana luar dalam hak kurak, tuan-tuan sekalian, itu bukan sedekah dia panggil, itu nak buang barang terbuang. Beri yang hak kita rasa masih ada harga. Hak paling afdal hak kita sayang. Yang paling afdal zawil qurba, hak dekat anak isteri, faham? Ni masjid bagus, wih amor ngebini dekut baik. Dia buka saji, mana tak ada sutong. Bini kata sutong warna wih 5 ya. Suruh pergi beli lauk 5 ya, nak sutong banyak songe. Ni tuan-tuan sekalian, jangan siapa begitu. Boleh faham ni, orang dengar jangan begitu. Murah dengan anak isteri. Yang kedua, yang tiga kan. Yang keempat, ammatul muslimin. Barulah untuk orang Islam, kegunaan rumah, masjid, madrasah, biar ada pitih kita. Tuan-tuan, pitih masuk perut jadi najis. Hak simpan lah kocek belum tentu kekal. Hak mana kekal? Bank yang kekal selama-lamanya dalam tabung, kekal buat selama-lamanya. Orang yang sudah mati, saya rasa saya sebut bulan lepas, ayat orang menyesal kerana tak sedekah. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka mau mari cokoh depan dia, baru dia menyesal. Dia kata, ya Allah, tangguh sikit tak apa dah, umur aku sikit. Aku nak buat 2 perkara ya Allah, tolonglah. Fa asaddaqa, aku nak sedekah. Wa aku minas salihin, aku nak jadi orang saleh. Jadi tuan-tuan, sedekah pula ada 2 jenis. Kalau kita ada 5 ya, kolek-kolek, nak sedekah mana si ustaz? Pilih yang bentuk jariah. Sedekah ada jariah, ada jamidah. Jamidah wis sekali sepahala, jariah wis sekali sampai kiamat pahala. Contoh masjid ni, hak wi kipas ni tuan-tuan sekalian,
lagi mana pakar, lagi mana guna, berapa orang pakar, berapa orang semayang, berapa orang dengar, berapa orang start mari ngajar, itulah pahalanya walaupun dia dah mati duduk dalam kubur. Hak we kapek ni, hak we ekong, hak we apa saja tuan-tuan sekalian, yang bentuk jariah, pahalanya kekal walaupun dia terbujur kaku dalam kubur. Ni faham eh? Maka tuan-tuan rahmati Allah, janganlah jadi orang yang terlalu sayang pada harta sehingga lahir sifat kedekut. Sayang kena ada, Nabi kata kena sayang harta. Faham tak? Tak sayang harta tok gitu luar rumah tak boleh. Kena sayang tapi jangan sampai tok dalam hati jadi matlamat. Wala iyazbillah. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Hendaklah kamu menjauhi sifat bakhil kedekut, kerana sesungguhnya telah binasa orang sebelum kamu disebabkan bakhil dan kedekut. Hadis paling akhir, salasun muhlikatun syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. Artinya 3 perkara yang menjadi sebab kebinasaan, iaitu sifat bakhil, kedekut yang dituruti, keinginan hawa nafsu yang diikuti, dan seorang yang mengkagumi dirinya. 3 pembinasa manusia. Yang pertama, terlalu ikut hawa nafsu. Nafsu kata apa ikut dah ke, walaupun Allah tak redha. Yang kedua, kedekut yang selalu diikuti. Yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah, kata Nabi, orang yang ada sifat ujub, terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Boleh faham eh? Ini 3 perkara yang membinasakan. Syahid dalam hadis ini adalah kedekut. Maka tuan-tuan, nak murah rezeki, jadilah orang yang pemurah. Dan Nabi kata seluruh makhluk Allah, masuk binatang. Kucing mari tepi dia, dia tengah siang ikan, kucing mari miau. Kucing sungguh. Ke orang boleh tahan, ke nak berhenti dah. Ke marah ustaz dah, bola kali. Jangan marah. Kucing mari miau tepi. Tuan-tuan, kucing minta benda agak-agak. Ikan je. Tak ada kucing mari miau, buat hari gerak-gerak tanah si. Ada. Faham tak? Kucing mari nak ikan tu ya. Ada 10 ekor apa salah kerak beri. Allah akan murah dengan kita. Jaminan Nabi SAW. Ni dah beri nyenja tuan-tuan. Lekat di dinding awak tu. Sedangkan kucing binatang kesayangan Nabi SAW. Faham tu? Ada kucing, apatah lagi mak kita. Murah dengan kucing, Allah murah dengan kita, apatah lagi mak kita. Kalau orang tanya saya, ustaz apa tip murah rezeki, laki tak sebut banyak. Saya tak mau sebut laki tak. Saya nak sebut hak pengalaman saya sendiri dengan molek malam ni. Pengalaman kita sendiri. Nak murah rezeki 4 perkara. Yang pertama, jaga urusan dengan Allah, semayang jaga. Asal cakap bab lain lah kalau semayang tak jaga. Awal, kalau boleh jamaah, kalau boleh surah, masjid, Allah jaga kita insya-Allah. Yang pertama, jaga urusan dengan Tuhan. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, pitih bulan-bulan biar ada bahagian mak. Sikit banyak biar ada bahagian mak. Allah al-musabbibul asbab, mak dan ayah al-asbab. Atau tak sikit banyak, tak banyak sikit. Mak IPT saya ambil mak tak ambuh pun kadang-kadang. Bila kita beri, dia berasa dihargai, dia pun bagusnya anak aku. Dak dah angkat tangan, Allah terima dah doa. Berkat tuan-tuan. Tolong mak berkat sungguh. Mak dan ayah tolong beri, pembuka pintu barakah. Faham? Ada orang dia kata saya bukan tak mahu beri. Saya miskin nak beri mana ke mak, kena tukar. Kena tukar pandangan ini. Saya susah nak beri warna ke mak, tukar pandangan ini. Sebab mu nak beri ke mak lah mu susah. Tu. Faham tak lagi? Tolong. Nombor 2, ni pengalaman khibrah tuan-tuan sekalian, mak dan ayah. Yang ketiga tuan-tuan, kalau ada orang bawah jadi token, saya tiap-tiap minggu bayar gaji. Faham? Saya majikan, bayar gaji, tolong bayar tepat masa. Dak dang khabar. Tak dan khabar ke pekerja, tak dan esok boleh tolong khabar. Sebab sabitlah hadis Nabi SAW, Nabi perintah supaya jadilah orang yang bayar gaji, yang berkhidmat pada kita tepat pada masa. Dan Nabi kata dalam hadis, dalam Mukhtarul Ahadith, beritahu upahnya berapa kalau orang yang kita minta khidmat yang
kita memang kena upah tuan-tuan sekalian, kena khabar awal berapa upahnya. Jangan khianat. Ada orang tuan-tuan disuruh orang Rohingya kerja ikat batu rumah dia bulan Ramadan, panas ketik, tak makan. Kawan tu orang Islam seminggu 30 riyal dia beri, tuan-tuan. Khianat, ini khianat. Jangan dak berkat, banyak-banyak Allah beri dak berkat. Anak dak jadi karosok ni, karosok tu, Allah beri dak berkat. Tolong beri tepat waktu. Dan tuan-tuan sekalian, kalau ada lebih, ni lebih bonus tuan-tuan sekalian, insya-Allah Allah jaga rezeki kita. Faham Yang keempat, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hutang bayar segera. Ada hutang, ada piti, bayar dulu. Hutang 800, piti betul-betul 800, beri. Tak ada dah apa, Allah akan ganti, insya-Allah. Allah akan ganti. Tak boleh bayar, tolong khabar. Jangan lari. Ini hutangnya lagi. Orang hak kita tolong hutang ke kita, baiknya dia tuan-tuan, tiba-tiba dia pula macam ceti harang kita buat. Betul tak? Hari ni ramai minta hutang lembek kau. Jangan lembek kau. Tak boleh pitisnya. Faham tuan-tuan, orang yang berhutang niat tak mau bayar, Nabi kata tu bukan hutang, itu surqah, tu mencuri. Hukumnya mencuri. Jadi ada hutang, ayah. Tak boleh khabar, tak boleh lagi minta tangguh sikit. Itu cara Allah akan berkatkan rezeki kita, Pak. Tu tuan-tuan sekalian. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang kita sebut malam ni. Kemudian ingatlah yang bakhil itu, kata tuan pengarang, akan mendapat seksa Allah, dicela manusia di dunia, harta tidak akan bersama dalam kubur. Harta adalah kepunyaan Allah, diberikan kepada manusia untuk kegunaan sebagai alat kemudahan sahaja, untuk dibelanja jalan kebaikan. Izinnya dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Kalau seorang itu bakhil kerana dicadangkan untuk anaknya, seolah-olah ia meninggal anaknya dalam kebaikan dan ia datang menghadap Tuhan dengan kejahatan, inilah tindakan yang bodoh. Ingatlah bahawa harta adalah alat yang mesti digunakan bagi mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, tak cerdik orang jenis sipang piti. Apa tak belanja? Tak sipang kanak, mati kat gini nak makan apa? Ulama kata tak cerdik. Nabi Yaqub bila nak mati dia tanya, ma ta'buduna min ba'di, mu nak sembah apa bila aku nak mati? Itu baru tu. Dia nak tanya mu nak makan apa, mu nak minum apa, tak usah bimbang, dia pandai cari, tak usah bimbang. Yang kita kena bimbang lepas kita mati, anak kita ada agama ataupun tidak. Kerana saat kita hidup, mak ayah ni doa paling mahal, doa kita untuk anak. Bila kita mati, doa paling mahal untuk kita, doa anak. Tuan-tuan, kalau anak dak reti agama, dak sembahyang, tak puasa, tak kerti halal haram, dia nak doa kita dah. Padang berebut harta, kubur kita, padang tak ada orang cara itu dah, langsung tidak dia atur amal soleh. Jadi tuan-tuan, gunalah harta ke jalan yang benar, untuk diri, anak, isteri, nafkah yang halal, untuk agama Allah dan sebagainya, jalan yang baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan sambung sifat mazmumah yang keenam yang dicela oleh Allah, iaitulah hubbud dunia. Kita akan sebut secara detail insya-Allah bulan akan datang, jika panjang umur dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian yang baik. Saya mohon maaf jika waktunya panjang. Dah ingat dari awal kan, tapi tak apa dah, kena berhenti awal lagi, boleh dah tau. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum saya tutup, sebagaimana tuan pengurusi sebut tadi, apa nama, kita ada bawa jualan sikit, dana pengurusan Baitur Rahman Center. Jualan tu sebahagian hasil. Ada hak masuk jualan tu masuk ke saya, masuk ke pembantu, sebahagiannya untuk Baitur Rahman Center. Jadi tuan-tuan yang nak beli boleh dapatkan di belakang. Yang pertama saya sebut sikitlah. Yang pertama jus durian Belanda. Itu yang utama. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, ada susu kambing kolagen muslimat lah. Susu kambing kolagen, diminum susu kambing muka jadi putih dah. Contoh. Maknanya kopi Tok Guru, kopi misal kucing, ada Koko Tama. Koko Tama ni amalan saya sendiri juga, melawahkan penghadaman tuan-tuan sekalian. Kalau ibu yang mengandung, dia menambah susu. Kemudian perfume UAM, perfume jenama saya ni, alhamdulillah setakat ni orang pakai tahan 12 jam gitulah. Tuan-tuan boleh pilih di belakang. Kemudian habbatus sauda, Nabi kata kekalah dengan habbatus sauda, penyembuh segala penyakit kecuali mati. Tuan-tuan ambil 2 botol, toklah mulut orang mati, tak angung.
Mana? Orang mati tak boleh dah. Kecuali hak lain. Mati tak boleh, penyakit lain insya-Allah. Yang istimewa Habatus Sauda di belakang tu, dia bukan Habatus Sauda saja, dia campur dengan minyak zaitun, dia campur dengan buah delima, dia campur dengan bawang putih dan sebagainya. Kemudian album Tubna, album zikir saya yang masih belum beli boleh dapatkan. Pewangi kereta dia juga, kereta yang tak berwangi tu boleh beli. Apa lagi? Minyak wangi kasturi. Yang paling akhir sekali, saya umur sekali lagi, minggu lepas umur dah juzuk amma, umur dah ada. Saya umur sekali lagi, siapa yang masih belum dapatkan album juzuk amma bacaan saya 37 track surah, cuma ada masalah di peringkat syarikat rakaman penerbitan, hilang dalam 8 surah begitulah. Jadi saya buat keputusan kita lelang CD ni harga 20 asas kepada harga 10, kerana dana ni dana khas Baitur Rahman. Asal 20 harga siapa masalah teknikal hilang dalam 8 surah begitulah. Jadi mendengung-mendengung nak buat guna, jadi kita lelang. Surah lain ada lagi, hilang lapang ya. Hak lain ada lagi. Ada sahabat kita di pasaran lah kereta, dia kata anak dia ingat habis. Alhamdulillah, anak dia ingat habis. Jadi tuan-tuan kalau beli, tolong jangan simpan dalam dashboard. Beli simpan, nampak benda? Pasang. Sekali-sekali dengar lagu je lah, tapi kena pasang. Barulah pahala berjalan ke hamba tak. Jadi tuan-tuan sekalian, ada orang anak dia ingat habis dia kata. Saya pun tanya, dah mung? Kita dah ingat, anak ingat dah. Nanti tuan-tuan kalau boleh dua-dua lah. InsyaAllah. Sekadar itu saja. Wabillahi al-hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang kasih pada majlis ilmu, tambahlah ilmu yang bermanfaat. Berilah taufik dan kekuatan untuk kami mengamalkan segala ilmu yang telah dipelajari. Allahumma hadina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Bila hidayahmu pada kami ya Allah, jadikan kami asbab hidayah untuk orang lain ya Allah. Wahdi qaumana wahdi syababana wahdi nisa'al muslimina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bila hidayah pada kaum kerabat kami, orang-orang kampung kami, pemuda-pemuda kami, pada wanita umat Islam, kerana mereka mungkin tidak tahu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan kebenaran, wafiqna ila sabilir rasyad. Ya Allah ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunkan dosa kami, wali-walidina, kedua ibu bapa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada kedua ibu bapa kami yang telah pergi menghadap-Mu ya Allah, lapangkanlah kuburnya, rahmatilah mereka, ampunkan dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah amal soleh kami, terutamanya pada malam ini, diterima oleh-Mu, dan sampaikanlah pahalanya terus kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.